السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah muka surat 40. Maka yang ketujuh dalil kudrat, yang kedelapan dalil iradat, yang kesembilan dalil ilmu, dan yang kesepuluh dalil hayat. Ini dia gabung semua dalil sekali. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sebab apa? Sebab dia saling berkait. Tu. Nak buat suatu mesti ada iradat. Ni ala tartib majas akli sajalah. Bukan maknanya di sisi hakikat Allah Ta'ala kena ada tertib dah. Ini dari sudut faham akal kita. Akal kita boleh faham kalau nak buat sesuatu tu mesti dengan kehendak dulu. Nak kehendak sesuatu tu mesti ada ilmu dulu. Tu. Kalau kita tak tahu, kita tak akan terkehendak. Sebab benda kita tak tahu. Nak kehendak apa? Kemudian nak berkehendak, nak ada ilmu tu pula berhajat kepada sifat hayat pula. Nak kena hidup lah. Kalau dia tak hidup, tak ada ilmu. Dia tak hidup lagi, tak ada iradat, tak ada kudrat, tak ada ilmu. Kalau tak ada hidup pun tak ada ilmu, lagi-lagilah hak iradat dan kudrat tu yang berhajat kepada ilmu. Itu dari sudut perbahasan kita lah, majas akli. Bukan hakikatnya Allah Ta'ala sifat dia berhajat, saling berhajat antara satu sama lain. Tak. Itu dari sudut pahaman sahaja. Itu tartib dia. Bagi Allah Ta'ala itu, iaitu dalil dia, jika tidak ada satu daripada empat sifat yang tersebut itu, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, niscaya tidak ada suatu daripada segala yang baharu. Tak ada. Sebab yang baharu nak ciptakan dia atas ta'aluk ithar, memberi bekas oleh nak ta'aluk ithar oleh sifat kudrat pada tanjizi hadis, perlu kepada iradat yang tanjizi qadim dengan ta'aluk yang bernama takhsis, mengkhususkan. Tanjizi qadim, Allah Ta'ala telah mengkhususkan kita ini pendek, kita ini besar dan sebagainya. Adapun saluhi qadim, Allah Ta'ala boleh tetap pendek atau panjang, boleh tetap gemuk atau kurus. Tapi belum tetap secara tetap lagi. Kurus-kurus saja, gemuk-gemuk saja, belum lagi. Sebab itu saluhi qadim. Nak berkehendak berhajat kepada ilmu yang tanjizi qadim juga, yang mana ta'aluk dia inkishaf, nyata semua sekali benda yang dia tahu. Wajib pada akal, harus pada akal, dan juga mustahil pada akal. Semua dia tahu belakang. Nak berhajat kepada ilmu pula dah, berhajat kepada hayat. Hayat tidak ada ta'aluk, sebab tu dia panggil hidup. Dengan sifat penghidup, Allah hidup tapi bukan menghidup.
Menghidup tu adalah ta'aluk kudrat. Tu. Sebab tu sifat hayat tidak ada ta'aluk. Kalau ada ta'aluk dia apa? Menghidup. Menghidup tu kerja kudrat. Tu. Okey. Jadi mesti ada semua tu untuk ada yang baharu. Tetapi tidak ada suatu daripada segala baharu ini mustahil. Ni panggil qiyas ni. Qiyas istisnai. Dia panggil qiyas istisnai muttasil. Apa dia? Tadi tu dia kata jika tidak ada 1/4 daripada yang tersebut itu, niscaya tidak ada suatu daripada segala yang baharu. Kemudian diistisna pula. Tetapi tidak ada suatu daripada segala baharu ini mustahil. Elak kerana sudah ada yang demikian. Yakni demikian dengan cara musyahadah. Kita tengok. Maka hasil dia, natijah dia, sabitlah Tuhan itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu dia panggil qiyas istifnai muttasil. Secara muttasil. Bukan munfasil. Okey. Yang mantik sebut qiyas istifnai. Qiyas yang dikecualikan secara muttasil. Mana kecuali itu ada istisna dia, tetapi lah. Walakin tu sebagai ada tulis istifna dia bagi antara dua qiyas, dua qadhiyah. Qadhiyah yang pertama ada syarat tu jika, tidak, jika tu. Jika tidak ada satu daripada 4 yang tersebut, itu jawab dia. Niscaya tidak ada suatu daripada segala yang baharu. Jika tidak ada satu daripada 4 sifat yang tersebut, itu panggil muqaddam. Dia panggil apa? Muqaddam. Benda yang dahululah, ayat yang terdahulu. Kemudian niscaya tidak ada suatu daripada segala yang baharu, dia panggil taliyun. Dia panggil ayat taliyun. Muqaddam dengan tali. Mesti ada muqaddam dengan tali bagi qiyas istisnai muttasil punya ayat. Ayat dia mesti ada muqaddam dan tali. Muqaddam istilah dalam nahwu dia panggil syarat. Tali istilah dalam nahwu dia panggil jawab. Muqaddam wa tali. Jawab apa syarat dan jawab. Sonyo dihimpunkan 4 sifat itu dengan satu dalil. Sonyo yakni sungguh dihimpunkan 4 sifat itu yang tersebut daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat itu dengan satu dalil aqli. Sebab apa? Elak dia. Kerana bersuatu yang lazim atas nafinya. Nafi suatu tu. Iaitu tidak ada suatu daripada alam ini. Lazim. Lazim apa lazim? Nak ada kudrat mesti ada iradat. Nak iradat suatu mesti ada ilmu. Nak ada ilmu mesti ada hayat. Tu maksud lazim. Salim lazim melazum. Tu. Okay, saling lazim melazum, memerlukan antara satu sama lain. Itu dari sudut pembahasan kita sahaja. Okay, bukan hakikat lagu tu. Hakikat mana berhajat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala mana berhajat pada yang lain. Ini sudut fahamnya ni. Okay. Lazim daripada 4 sifat itulah akan jadinya akan jadinya alam. Kalau tak ada, maka tak boleh lah. Tu tak boleh jadi alam. Maka jalan lazim pada kudrat bahwasanya, mana jalan lazim dia? Dia kata lazim. Bahwasanya apabila ternapi ia kudrat, niscaya sabit lawannya lawan kudrat. Mana? Iaitu lemah. Ketika lemah, tidak ada suatu daripada alam. Itulah. Dan jalan lazim pada iradat bahwasanya apabila ternafi ia iradat, niscaya sabit lawannya lawan iradat, iaitu dengan makna tidak ada kehendak. Tak ada kehendak. Tak ada perkehendak. Tak ada kehendak, yakni tak ada perkehendak. Ternapi kudrat, yakni ternapi perkuasa. Dia panggil kudrat dengan makna ismi. Iradat dengan makna ismi, ternapi hak tu. Ternapi hak tu. Bukan masdari, bukannya iradat masdari. Adanya kudrat iradat yang ismi tidak semestinya jadi masdari, tak semestinya. Allah Ta'ala ada kudrat, boleh je dia tak buat apa-apa, boleh. Dia panggil qabdah lah. Tu dia panggil kudrat yang majazi, iaitu qabdah. Dia sekadar
di genggaman Allah Ta'ala, dia tak mau buat, tak buat sudah. Dia nak buat, nak kekalkan dia nak kekalkan benda yang dia buat, sudah. Tu. Okay? Jadi kudrat, ada sifat kudrat tak semesti dia wajib buat sesuatu dah. Untuk mengatakan dia ada sifat kudrat, mesti ke gitu? Tak. Tu. Tapi yang dikatakan orang kata bahawasanya alam ini qadim disebabkan, ataupun Ibn Taymiyah. Tu Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia kata Allah Ta'ala ni buat sejak azali dah, buat suatu ni. Buat alam ni, walaupun sekecil mana pun, zarah sekalipun, dia dah buat sejak azali dah. Sebab apa? Sebab nak buktikan bahawasanya sifat kudrat itu ada. Kalau sifat kudrat itu tak ada, kalau sifat kudrat itu ada sejak azali, maknanya Allah Ta'ala dah buat dah benda sejak azali. Itu. Itu Ibn Taymiyah. Kita kata tak. Dia kata ada sifat kudrat itu tak semestinya buat sesuatu, sebab dia ada soluhi qadim dengan tanjizi hadis. Tu fungsi ta'aluk tu, kalau tahu tu, kunci tu, tahu kan? Tu tanjizi hadis untuk buat suatu masa imkan soluhi qadim, dia tak mau buat, tak apa. Dia boleh buat, tapi tak buat lagi, tak apa. Tu. Dan apabila sabit lawannya lawan bagi sifat dan apabila sabit lawannya lawan kudrat dan iradat itu dengan makna ini, makna yang tersebut tadi, nescaya ternapi kudrat. Kerana bahwasanya kudrat cawangan daripada iradat. Dan apabila sabit lawan bagi yang tersebut dengan makna ini, makna kata tidak ada perkehendak, tidak ada perkehendak tu, niscaya ternapi kudrat. Sebab tidak ada perkehendak. Tidak ada perkehendak, ternapi kudrat lah. Dengan sifat perkehendak, dia mesti dia akan berkehendak. Bila akan berkehendak, baru dia buat dengan sifat kudrat dia. Ni iradat pun ternapi dah. Ternapi juga kudrat. Kerana apa? Bahwasanya kudrat itu cawangan daripada iradat. Dia buat tambih di sini. Pada pandangan akal. Bukan dari sudut hakikat Allah Ta'ala gitu. Bukan kata kudrat Allah berhajat pada iradat dah. Jangan itu. Itu dari sudut pahaman kita nak faham sahaja. Hakikat bukan itu. Okay? Jadi nak ada sifat kudrat mesti ada iradat. Sebab tak ada iradat, nak kudrat je mana? Kudrat nak buat apa? Kudrat buat sesuatu sebab kita berkehendak sesuatu. Macam kita jugalah. Kita buat sesuatu, buat rumah. Sebab apa? Sebab kita kehendak buat rumah dengan sifat kehendak kita. Kemudian kita buat rumah dengan sifat kudrat kita. Kemudian yang buat rumah tu pula, yang kita kehendak nak buat rumah, mesti kita tahu bentuk rumah tu. Bentuk rumah tu lagu mana? Baru kita berkehendak dan baru kita buat cara macam mana kita tahu dan kehendak tu. Nak tahu kita pula, mestilah kita ni seorang yang hidup. Tu kita lah. Bahasa kita pun tak apa dah. Faham dah? Bila faham kita, faham lah Allah Ta'ala. Tu sebab tu Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum afala ta'qilun. Tu ayat yang besar sekali tu. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ayat yang besar sekali. Sama ada suruh perhati arak dan jauhar. Suruh perhati keadaan kita ni, macam mana sifat kita. Kemudian boleh tak sama dengan Allah Ta'ala dari sudut hadisnya, bukan dari sudut qadim, dari sudut hadis. Allah Ta'ala buat kudrat itu dengan tanjizi, buat kudrat itu pada waktu imkan, dia panggil tanjizi hadis. Kita lagi-lagi lah tanjizi hadis, sebab kita memang dah pada masa hadis dah. Kalau kita kudrat kita boleh buat sesuatu pun pada waktu hadis dah, tapi Allah Ta'ala boleh buat sesuatu, boleh tak buat sesuatu sejak azali lagi. Allah Ta'ala sejak azali boleh nak buat satu, boleh tak buat satu. Bila waktu imkan mari, barulah Allah Ta'ala cipta sesuatu. Cipta sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan ta'aluk ilmu Allah, kudrat dengan ta'aluk ilmu Allah, dengan makna Allah Ta'ala tahu bahawasanya dia akan buat alam contohnya, kemudian kait dengan ta'aluk kudrat, maka dia akan jadi wajib aridi. Wajib Allah Ta'ala buat suatu alam yang sama macam pengetahuan dia tahu dia akan buat, itu adalah wajib aridi, bukan wajib akal, kan? Harus pada akal Allah Ta'ala buat suatu,
Allah Ta'ala tak buat sesuatu. Dengan makna kalau tak kait dengan sifat ilmu. Kalau kait dengan sifat ilmu, ilmu Allah Ta'ala tahu akan datang, akan jadi alam. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala tak buat, itu lemah. Maka akan jadi wajib ardi kalau bersangkut paut dengan ilmu Allah. Kalau tak bersangkut paut dengan ilmu Allah Ta'ala, ada kudrat tu boleh buat sesuatu, boleh tak buat sesuatu. Harus, benda mungkin. Dan apabila ternapi kudrat, niscaya lawannya lawan kudrat, iaitulah lawan kudrat tu lemah. Ketika itu, ketika lemah, tidaklah ada suatu daripada alam ini. Jadi iradat dengan kudrat. Mana kata lazim kudrat ada, lazim Allah Ta'ala buat sesuatu, mestilah daripada kehendak Allah Ta'ala. Jadi kudrat itu lazim, iradat itu malzum. Lazim kudrat Allah itu ada dengan sebab iradat Allah itu ada. Kalaulah lazim kalaulah Allah Ta'ala tidak ada kudrat, maka tidak ada iradat. Okey. Jadi dia kata mana tadi? Mana? Pandangan akal perlu ternapi kudrat. Mana dia? Hilang. Dengan makna tiada ada kehendak. Apa dia sabit lawan dengan makna ini? Niscaya ternapi kudrat kerana bahasanya mana tadi ni? Ketiga itu tidak ada suatu pada alam ini. Dan jalan lazim pada iradat, bahwasanya jalan lazim pada iradat jalan lazim pada iradat, bahwasanya apabila ternafi ia iradat, nescaya sabit lawannya lawan iradat, iaitu dengan makna tiada ada kehendak. Dan apabila sabit lawannya lawan iradat dengan makna ini, dengan makna tidak ada kehendak, nescaya ternafi kudrat. Maknanya iradat lazim, kudrat malzum. Silap. Lazim ada iradat, mesti ada kudrat. Lazim ada iradat, mesti ada kudrat. Dengan makna kalau Allah Ta'ala berkehendak suatu, nak buat suatu tu, mesti akan buat dengan jalan kudrat lah. Dengan kudrat lah. Tu gitu. Sekejap, fikir sat. Bawa balik pada Perak ni. Jadi tak betul sikit. Sekejap. Kudrat, iradat. Kudrat, iradat. Macam sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu lazim. Lazim ada sifat ma'nawiyah, mesti ada sifat ma'ani. Maka lazim daripada ada kudrat, mesti ada iradat. Betul. Betul lah tadi tu. Pening sikit. Tu pening sikit. Dan jalan lazim pada iradat dengan makna bila lazim daripada adanya sifat kudrat, mesti ada sifat iradat. Okey. Lazimnya ada sifat kudrat, mesti ada sifat iradat. Dengan makna kalau Allah Ta'ala nak buat sesuatu, lazim daripada buat sesuatu tu, lazim daripada Allah Ta'ala cipta sesuatu, mesti dia kehendak sesuatu. Macam tu sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani. Ma'nawiyah itu lazim, ma'ani itu malzum. Lazim daripada Allah Ta'ala berkuasa, mesti dia ada sifat berkuasa. Tapi tak semestinya ada sifat berkuasa Allah Ta'ala buat sesuatu. Tak, belum tentu lagi. Okay. Jadi lazim ada sifat kudrat, dengan makna lazim Allah Ta'ala cipta sesuatu, mesti ada iradat, mesti daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Okay. Dan jalan lazim pada ilmu, bahwasanya apabila ternapi saya sabit lawannya lawan ilmu, iaitu lawannya jahil. Dia panggil pejahil. Kalau terjemahlah pejahil. Sebab jahil itu sifat yang jenis ada, dia wujudi. Sifat ma'ani ni dia wujudi. Lawan bagi sifat ma'ani juga wujudi. Cuma sifat ma'ani wujudi lagi mawjud di zat Allah. Tapi lawan bagi sifat ma'ani dia wujudi tapi ma'dum di zat Allah SWT. Tak ada. Dia wujudi juga tapi tak ada. Kalau seseorang itu jahil, makna dia bersifat dengan sifat jahil. Jahil tu sifat yang ada lagi mawjud di orang tu. Sebab dia jahil. Contoh. Okay. Habis. Dan apabila sabit lawannya lawan ilmu, niscaya ternapi iradat. Tu. Sabit lazim daripada ternapi ilmu,
maka akan ternapi iradat. Dengan makna lazim ada ilmu, mesti ada iradat. Bukan. Lazim daripada ternapi, betul lah. Lazim daripada ternapi ilmu, mestilah ternapi iradat. Tu. Kalau tak ada iradat, kalau tak ada ilmu, macam mana nak ada iradat? Kalau ternapi ilmu, macam mana nak ada iradat? Maka lazim daripada ternapi ilmu ialah ternapi iradat sekali. Sebab iradat nak berkehendak mesti ada ilmu. Tu. Kerana tiada diterima akal iradat dengan tiada ilmu. Iradat tak diterima pada akal, mustahil ada iradat tanpa ada ilmu, mustahil. Dan apabila ternapi iradat, niscaya sabit lawannya, lawan bagi iradat, iaitu terpaksa lah. Tu, tergagah lah, tidak ada kehendak. Maka apabila sabit lawannya, lawan itu, niscaya ternapi kudrat. Ternapi kudrat pula. Lazim daripada ternapi ilmu, dia akan ternapi iradat. Lazim daripada ternapi iradat, mestilah ternapi kudrat. Sebab apa? Sebab nak ada iradat, tak terima oleh akal nak ada iradat tanpa ilmu. Tak terima pada akal nak ada kudrat tanpa ada iradat. Mesti ada iradat kalau nak kudrat. Mesti ada ilmu kalau nak iradat. Dan mesti nak ilmu kalau nak kudrat. Mesti ada ilmu kalau nak iradat, lagi-lagilah kudrat. Sebab kudrat berhajat kepada iradat. Jadi ternapi lazim daripada ternapi ilmu, ternapi juga iradat. Lazim daripada ternapi iradat, ternapi juga kudrat. Tu begitu. Okey, begitu. Tu. Habis. Sabitlah. Maka apabila yang demikian tersebut sabit lawannya ternapi kudrat, yang demikian kalau ternapi kudrat itu sabit lawannya, lawan kudrat, iaitu lawan kudrat lemah. Pada ketika itu, pada ketika lemahnya, bersifat lemahnya Allah Ta'ala. Lemah yakni pelemah. Lemah yakni pelemah. Pada rahimahullah Ta'ala, sifat mustahil bagi sifat ma'ani dia tidak berubah sebab takut isu Sifat ma'ani pun dah isu, apalagi sifat mustahil bagi sifat ma'ani. Sebab sifat mustahil bagi sifat ma'ani dia juga benda wujudi. Dia ada tapi ma'dum di zat Allah, tak ada di zat Allah Ta'ala. Lemah juga yakni pelemah. Dia sepatutnya nak bubuh juga pada sifat mustahil tu, tapi dia kata tak payahlah sebab benda tak ada di Tuhan. Tu. Faham sudah? Lemah yakni pelemah. Dia ada sifat lemah. Lemah tu Allah Ta'ala lemah tu dia letak kita akan jadi lemah. Sebab dia benda ada. Allah Ta'ala cipta pelemah tu. Pada ketika itu, pada ketika lemah Allah Ta'ala, yakni bersifat dengan sifat pelemah, dengan sifat pelemah Allah Ta'ala lemah, tidaklah ada suatu daripada alam. Jadi lazim marzum. Sudah lazim mana lazim? Ternapinya ilmu. Lazim daripada ternapi ilmu, ternapi iradat. Lazim daripada ternapi iradat, ternapi kudrat. Lazim daripada ternapi kudrat, ternapi ada alam. Masalahnya ada alam sekali ni? Ada. Tu bila ada, kudrat, sabitlah iradat. Nak sabit iradat, sabitlah ilmu. Dia sabit habis. Tu terjalan di lazim daripada ternapi ilmu akan ternapi iradat. Sebab iradat tidak akan boleh ada kalau tanpa ada ilmu. Lazim daripada ternapi iradat, ternapi kudrat. Sebab kudrat tidak akan ada melainkan ada iradat. Lazim daripada ternapi kudrat, ternapi ada alam. Sebab nak ada alam kena ada kudrat. Tengok saling bahajat. Dan sekarang ni buktinya ada alam ini dengan cara musyahadah, maka akan mensabitkan kudrat. Apabila kita sabit kudrat, mesti sabit iradat. Nak kena sabit iradat, mesti sabit ilmu. Tu dari sudut akal. Okey. Habis. Dan jalan lazim pada hayat. Hayat pula sifat ma'ani. Bahwasanya apabila ternapi ia hayat, niscaya ternapi kudrat, iradat, ilmu. Dan ternapi segala sifat-sifat. Sifat habis ternapi.
Tu ternapi segala sifat-sifat, yakni sifat ma'ani. Itlaq sifat, yakni sifat ma'ani. Kerana hayat itu syarat bagi 3 sifat itu. Syarat. Hayat itu syarat. 3 sifat tu masyrut. Kalau ternapi syarat, ternapi masyrut. Tu kaedah. Ada syarat, ada masyrut. Tak ada syarat, tak ada masyrut. Masyrut tu yang disyaratkan. Syarat nak ada hayat itu merupakan syarat sah nak kata ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Maka itu masyrut dia bagi. Masyrut tu yang disyaratkan. Syarat tu hayat lah. Okay. Syarat sah sembahyang untuk aurat, kiblat, adat kiblat, bersuci. Masyrut dia apa? Solat. Ternapi syarat, ternapi solat. Faham? Sah sembahyang. Ternapi syarat, ternapi masyrut. Ternapi syarat sah solat, tak ada solat, tak ada solat. Solat tidak sah. Ternapi syarat, ternapi masyrut. Tu. Syarat tak ada, masyrut pun tak ada. Syarat nak semayang duha mesti terbit matahari. Tiba-tiba tak terbit matahari, boleh semayang duha? Tak boleh. Tak ada semayang duha. Sebab tidak ada masyrut, tidak ada syarat dia untuk mensabitkan masyrut. Contohlah kalau tu syarat lah. Selalunya dalam usul fiqh tu sebab. Kita saja buku tu. Itu sebab tu. Sebab naik matahari kita boleh semayang duha, tu sebab. Tapi kita saja pula kalau tu syarat. Nak bagi faham. Okey. Syarat syarat wajib semayang. Contoh. Okay. Syarat wajib semayang. Dia ada syarat sah, syarat wajib. Syarat wajib berakal, baligh, sampai Islam, tidak ada haid dan nifas. Bukan. Islam, baligh, bukan Islam. Baligh, berakal, mukallaf, sempurna panca indera. Ternapi hak ni salah satu saja, ternapi masyrut. Tak sah semayang. Sebab apa? Dia ada syarat wajib. Dia gila, wajib semayang? Tak wajib. Bila tak wajib, ada semayang tak? Tak semayang. Tu syarat masyrut. Habis. Dan apabila ternapi sifat yang 3 itu, niscaya sabit lawannya. Lawan bagi 3 sifat itu, iaitu lemah, benci, jahil. Dia lazim lah tu. Pada ketika itu, tidaklah ada suatu daripada alam. Jadi kita buat balik lazim tadi tu. Ternapi hayat, lazim daripada ternapi hayat akan ternapi ilmu. Lazim daripada ternapi ilmu akan ternapi iradat. Lazim daripada ternapi iradat akan ternapi kudrat. Lazim daripada ternapi kudrat mesti ternapi ada alam. Okay. Dah sekarang ada alam, ada alam, maka ada kudrat. Nak ada kudrat, ada iradat. Nak ada iradat, ada ilmu. Nak ada ilmu, ada hayat. Tapi di sini dia gabungkan sekali. Nak ada lazim daripada ada hayat, mestilah ada. Lazim daripada ada hayat, lazim daripada ada hayat, mestilah ada. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, iradat dan ilmu, iradat, kudrat. Lazim daripada ternapi hayat ni, maka tidak adalah tidak adalah 3 hak tadi tu, 3 sifat ma'ani tadi tu. Habis. Maka dalil naqli, bagi dalil naqli, lari nukil, iaitu daripada Quran dan Sunnah. Kudrat iaitu nahnu qaddarna bainakumul maut. Maut ke tu? Maut lah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Nahnu tu. Artinya surah Al-Waqi'ah ayat 60. Artinya arti ayat Al-Quran tu. Kitalah yang berkuasa. Nahnu qaddarna. Kitalah yang berkuasa menetapkan mati di antara kamu. Tu. Ya, nahnu nu mubtada'. Okey, nahnu nu mubtada'. Bermula kitalah itu. Tu. Bermulalah kita, yakni Allah itu menetap ia akan oleh kami. Qaddarna, menetap ia oleh kami. Bainakum, antara kamu itu
akan al-mauta, akan mati. Tu. Al-mauta tu maf'ulun bih bagi qaddarna. Na tu fa'il ya, dhamir muttasil. Tu. Jumlah tu jadi khabar lah. Dia panggil jumlah khabar tu, jumlah khabariyah fi'liyah. Jumlah khabar fi'liyah. Dan dalil bagi sifat iradat ni tak ada apa ni. Lajulah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya hanya sahaja pekerjaan Allah Ta'ala apabila menghendaki ia Allah Ta'ala akan suatu, berkata ia Allah Ta'ala kepadanya kepada suatu tadi, jadilah engkau, maka jadilah ia suatu itu. Itu kun fayakun dengan makna Allah Ta'ala buat dengan sifat kudrat dia dengan cara cepat. Tu kinayah bagi. Bukan Allah Ta'ala sebut kun, dia jadi. Kun, dia jadi. Dah berapa juta kali Allah Ta'ala sebut kun. Sebab setiap saat akan berlaku macam-macam benda dalam setiap saat tu. Takkan kun Allah Ta'ala tu mampu. Jadi kena faham ta'aluk. Ta'aluk kalam bukannya ta'thir, tapi dia dalalah. Bukan ithar, ta'thir. Ithar lain. Tadi kita sebut ithar, ta'aluk ithar. Bukan ta'aluk ithar, ta'aluk ta'thir. Kudrat itu ta'aluk ta'thir. Athara yu'athiru ta'thiran wa huwa mu'athir wa dhaka mu'athar. Mu'athar yang dibuat, mu'athir yang membuat. Jadi Allah Ta'ala kata kun fayakun tu dengan makna kinayah bagi cepatnya perbuatan Allah Ta'ala tersebut. Boleh tengok dalam tafsir Quran. Bukan Allah Ta'ala duk sebut kun jadi. Dah setiap saat berapa kali Allah Ta'ala kena kata kun. Setiap saat tu akan berlaku macam-macam benda di seluruh dunia ni. Baru dunia alam. Duk kun mampu. Bukan gitu. Itu menunjukkan kinayah, kata cepatnya Allah Ta'ala buat suatu. Bukan macam gitu. Artinya hanya sahaja pekerjaan Allah Ta'ala apabila menghendaki ia Allah akan suatu, berkata ia Allah kepadanya kepada suatu, jadilah engkau, maka jadilah ia suatu menurut bagaimana yang dikehendakinya suatu. Itu maksud dia. Itu terjemahan. Maksud dia Allah Ta'ala itu buat suatu dengan cara tidak ada wasitah yang lambat, cepat sahaja. Dia panggil kinayah sahaja cakapan begitu. Dan dalil naqli bagi sifat ilmu, iaitu dalil naqli tersebut alimul ghaibi wasyahadah, Az-Zumar ayat 46. Arti firman Allah itu yang mengetahui akan perkara yang gaib dan yang tiada. Sekarang syahadah tu yang nampak, syahadah, syahidun nampak. Tu ghaib tak nampak, ghaibiyat. Musyahadah nampak. Itu dalil ilmu. Maknanya Allah Ta'ala tahu belaka. Dan dalil naqli bagi sifat hayat, iaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, dan hendaklah kamu berserah kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Tengok. Kenapa tulis la yamut lagi? Al-hayy sudah. Orang duk petikai sifat 20. Kenapalah main belajar sifat wajib batu mustahil? Allah ada, mustahil tak ada. Allah. Tu okey lagi. Ni kalau kata Allah ada, tak ada. Sudah. Kawan tu lagi kuih maki. Tu yang kata Allah Ta'ala ada, mustahil tak ada. Tu boleh bertikai dah. Kalau dia baca sungguh, tengok sungguh, itu boleh lagi. Ni kalau kata Allah ada, tak ada. Allah baru, Allah kidam, tak baru. Allah sedia, tak baru. Allah baqa, tak binasa. Allah kekal, tak binasa. Allah berkuasa, tak pelemah. Mampu. Tak ada mustahil pun. Tak tu istihalah. Mustahil tu belakang. Ini menunjukkan istihalah mustahil menguatkan hak wajib. Kenapa? Kerana juga mustahil supaya kita ternafi, menafikan dia. Supaya kita menafikan dia. Menafikan buat apa? Dah ada sifat wajib. Kerana untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Tu. Saya laki tak perempuan. Tak perempuan tu menguatkan laki je. Adakah laki tak perempuan? Ada, pondat. Laki tak apa nak laki. Khunsa, laki tak apa nak laki. Itu contohlah. Kalau nisbah kita. Itu dia panggil menguatkan lagi. Menguatkan lagi ikatan tauhid kepada Allah Ta'ala. Sebab tauhid ni berkaitan dengan hati. Dalam hati kita, etikad apa? Maka kita kena etikad dengan etikad yang betul.
yang sungguh. Okey. Mana? Habis. Yang ke-15, yang ke-11 dalil sama, yang ke-12 dalil basar, dan yang ke-13 dalil kalam. Dalil tiga-tiga ni dia asingkan secara khusus sebab dalil akal tidak boleh menjadi dalil yang kuat pada tiga sifat ni. Dia akan guna dalil naqli, tapi dia akan guna juga dalil akal, dia akan bagi juga tapi tak kuat. Sebab tiga-tiga ni sifat sama, basar, kalam. Kalau guna dalil akli tidak ada kuat, tidak akan kuat. Sebab kalau orang tidak ada sama, orang tu tuli contohnya. Boleh tak buat sesuatu? Boleh. Orang yang tuli, boleh tulis tak? Boleh. Contoh. Orang yang tuli, boleh tak buat sesuatu? Boleh. Itu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau tak ada sifat sama, ada kaitan dengan buat alam? Tak ada kaitan. Tak ada Allah Ta'ala buat alam dengan sama dah. Allah Ta'ala buat dengan kudrat. Kudrat nak buat mesti ada iradat. Iradat nak buat mesti ada ilmu. Nak ada ilmu mesti ada hayat. Sama ada kaitan dengan alam tak? Tak ada kaitan. Maka dia akan jadi lemah. Cuma orang akan buat juga, ada ulama buat juga dalil akal sebagai menampung dalil nakal tadi. Dia kata macam mana? Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat sama, maka Allah Ta'ala lemah. Lemahlah sebab sifat sama pun dia tidak boleh memperbaiki sifat sama dia yang tuli tu. Kalau tak ada sifat sama tu, apatah lagi alam. Dia gitu. Dia pergi ke situ. Cuma dia tidak kuat mana. Sebab tak ada kaitan. Yang kata kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sama, maka lemah ia Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala bersifat lemah, apatah lagi nak buat alam ni lagi-lagi lemah. Sebab nak repair ataupun nak ada sifat sama di diri dia pun tak boleh, apatah lagi nak buat alam. Gitu. Dia pergi kat situ, dia kona kat situ, dia kona lemah Allah Ta'ala. Bila lemah Allah Ta'ala nak buat alam lagi lemah. Tu dia kona kat situ. Sebab dia tidak ada kaitan dengan alam secara direct, tak ada. Tu. Dalil kalam, dalil kalam yang ke-13, dalil kalam bagi Allah Ta'ala, iaitu dalil kiranya Tuhan tiada bersifat dengan sifat yang tiga itu, iaitu sama, basar, kalam, niscaya lazim bersifat dengan lawannya. Lawan bagi tiga itu iaitu kekurangan. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan tiga tu, maknanya Allah Ta'ala ada kurang. Itu dia pergi ke situ. Allah Ta'ala ada kurang. Kemudian maka kekurangan bagi Tuhan itu mustahil. Kerana yang berkehendak kepada yang menyempurnakan kekurangan itu melazimkan ia yang menyempurnakan. Nak berkehendak kepada orang ni tolong sempurnakan sama kalam dan basar Allah, makna Allah Ta'ala barulah. Sebab ada benda lain, zat lain yang tolong repair sama basar kalam Allah. Kau tu mustahil. Dia pergi kat situ dalil akal dia. Tak ada kaitan dengan alam pun. Ni cara dia lah. Ada cara lain macam tadi tu. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan tiga tu, maka lemah ia. Apatah lagi nak buat alam, lagi-lagi lemah. Itu ada kat situ. Ni jalan kat dia pula. Dia kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat tu, mesti ada kekurangan. Maka kekurangan, nak tampung kekurangan itu mestilah nak tampungkan, nak sempurnakan kekurangan pada dia tu melazimkan baharu. Sebab orang yang nak sempurnakan Allah Ta'ala mesti ada zat yang lain tolong sempurnakan sama basar kalam Allah Ta'ala. Hak tu baru lah. Mana Allah Ta'ala pun baru. Qadim. Sejak azali tidak ada benda, tidak ada dua zat yang qadim. Atau lebih terperinci, sejak azali tidak ada dua benda yang qadim. Dua wujudi yang qadim. Itu maksudnya. Tidak ada dua wujudi yang qadim sejak azali. Tak ada. Tapi sejak azali ada satu benda wujudi yang qadim, tapi banyak benda adami yang qadim. Itu ada masalah. Apa adami yang qadim? Tak ada kita. Tak ada kita azali.
Tu. Memang tak ada kita itu azali. Dah tak ada. Diri tak ada tu wujudi ke adami? Adami. Tu. Boleh ke? Boleh. Sebab zaman azali tidak boleh ada dua benda wujudi. Tidak ada boleh dua zat. Bukan dua benda wujudi, dua zat yang sebab sifat Allah Ta'ala pun wujudi. Dua zat yang wujudi. Adapun ada benda lain juga yang azali, mana? Adami. Tak apa. Ada benda lain pula wujudi, mana? Sifat. Tak apa. Zat je tak boleh. Zat yang wujudi di azali dulu mesti satu saja, tak ada yang lain. Tapi kalau nak sejak azali tu ada sifat yang wujudi, benda adami yang wujudi, tak apa. Tu kaedah dia lah. Okay. Habis. Kerana yang berkehendak kepada yang menyempurnakan. Okay, habis. Kerana yang menyempurnakan kekurangan Allah itu melazimkan ia yang menyempurnakan Allah tu baharu. Yang berkehendak pula kepada yang membaharukan yang menyempurnakan Allah Ta'ala tu, maka berkehendak hak baru, berkehendak baru boleh jadi mutasasul lah. Allah Ta'ala tidak ada sifat sama, tidak ada sifat basar, tidak ada sifat kalam. Kemudian berhajat kepada hak lain, zat lain tolong menyempurnakan sifat Allah itu. Mestilah Allah Ta'ala tu baru sebab ada benda lain. Dan dia juga baru juga sebab ada yang ciptakan dia. Dan dia tu pula baru pula sebab ada yang ciptakan dia. Dan ciptakan dia. Tak sasu habis kuat tak. Tu mustahil lah. Maka sabitlah Tuhan itu bersifat sama, basar dan kalam. Banyak. Tak ada kaitan dengan alam. Adapun sebab apa mutakallim boleh sama basar kalam walaupun dalil akal tak kuat? Sebab Quran sebut. Tu maksudnya. Sebab apa walaupun tak kuat dalil sama je, dalil sama basar kalam dari sudut akal, kenapa mutakallim boleh juga? Sebab Quran sebut. Kalau Quran tak sebut, dia tak boleh dah. Sebab Quran sebut wa huwas samiul basir wa kallama Allah Musa taklima. Sebut, bila sebut mestilah ada sifat dia. Okay. Adapun sebab dihimpunkan sifat yang tiga itu pada satu dalil kerana elat dia bersuatu lazim pada tiga. Tatkala ternapi sifat itu melazimkan bersifat kekurangan pada Tuhan. Lazim daripada ternapi sifat kalam, basar dan sama, maka lazim daripadanya akan ternapi pada Tuhan, akan bersifat Tuhan itu dengan kekurangan. Mana bersifat kekurangan tu malzum, ternapi basar, kalam dan sama itu lazim. Lazim daripada ternapi tiga, maka akan jadi kurang Allah. Kurang Allah tu malzum. Dalil naqli bagi sifat sama, innani ma'akuma asma'a wa ara. Toha ayat 46. Artinya bahawa bersama kamu kedua, hai Musa, aku dengar dan aku lihat. Selalu orang pakai wa huwas samiul basir. Ini pakai lain. Dan dari naqli sifat basar, iaitu dari naqli itu wallahu basirum bima ta'malun, surah Al-Hujurat ayat yang ke-18. Allah Ta'ala amat melihat dengan barang yang kamu perbuat. Dan dari naqli bagi sifat kalam, iaitu wa kallamallahu Musa taklima. Taklima maf'ul mutlaq, arti sifat firman Allah Ta'ala tu, Allah telah bercakap dengan Musa cakap yang sempurna. Ayat ni sebagai cakap yang sempurna. Cakap lagu mana? Nabi Musa alaihi salam tu khilaf ulama lah. Asy'ariyah bukan Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata Allah Taala, Nabi Musa tu dengar sifat kalam nafsi Allah. Sifat kalam nafsi Allah. Mana perkata tu? Macam mana? Bukan perkata tu satu ke? Satu. Lagu mana? Allah Ta'ala buka hijab. Nabi Musa AS nyata di sifat sama Nabi Musa terhadap sifat perkata Allah. Sebab kaedah ulama sebut lau kushifa 'annal hijab la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, mesti akan nampak sifat ma'ani. Maka salah satu sifat ma'ani ialah sifat kalam, sifat perkata di Allah Ta'ala yang satu tu, yang qadim tu.
Maka Allah Ta'ala buka hijab Nabi Musa, dapat dengar di telinga dia, nyata di telinga dia sifat perkata Allah. Tu Imam Abu Hasan Asy'ari. Maturidiyah dan sebahagian Asy'ariyah seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya kata dak, macam tak masuk ya, macam susah nak terima. Susah nak terima je. Kata Allah Ta'ala, tu Allah Ta'ala cipta. Tu cipta kalam, cipta perkataan bagi Nabi Musa dengar. Gitulah. Tu baru boleh masuk sikit, baru boleh kena dengan akal sikit dia kata. Baru boleh faham sikit. Boleh faham sikit hakikat berkata-kata Allah Ta'ala tu lagu mana. Kalau dengan kata Nabi Musa dengar nyata di sifat sama dia terhadap sifat perkata di zat Allah tu nampak macam macam tak legi kok. Tapi pandangan yang kuat adalah pandangan yang kata Nabi Musa nyata di sifat sama dia mendengar sifat perkata itu. Sifat perkata itu. Tak mustahil. Boleh. Lau kusyifa 'anil hijab la ra'ina. Sifat sama Allah Ta'ala buka hijab sifat sama dia boleh nyata sifat perkata dia. Boleh. Okey. Sebab di dunia ni kita terhijab, sifat sama kita hanya mampu mendengar benda yang didengar. Dia panggil masmu'at, benda yang suara saja. Kita boleh dengar suara saja. Kita boleh dengar suara saja, tak boleh dengar benda yang mewujud, tak boleh. Sebab benda yang mewujudat hanya dapat didengar, dapat nyata di sama Allah sahaja. Sebab tu ulama Rad, Imam Sa'duddin At-Taftazani yang mengatakan Allah Ta'ala dengar suara sahaja. Tak boleh. Dia kata seolah-olah samakan kita dengan dia. Allah Ta'ala lebih daripada tu, iaitu Allah Ta'ala mendengar nyata, dengan mana nyata sifat ataupun zat yang mewujud, benda yang mewujud. Dia dengar warna sebab warna tu wujud, dia dengar masam sebab masam tu wujud, dan dia dapat melihat suara. Kita tak boleh dapat lihat suara, kita dapat lihat warna. Kita dengar suara, kita lihat warna. Allah Ta'ala lihat suara, dengar warna, apatah lagi suara. Allah Ta'ala warna pun dia dengar, apatah lagi suara. Dengar lagu mana? Allahu a'lam. Dengar dengan makna nyata. Itu je. Kita warna boleh tengok je, tak boleh dah dengar. Suara boleh dengar je, tak boleh tengok dah. Okay. Allah Ta'ala Nabi Musa angkat hijab. Tu kaul yang kuat, kaul Mu'tamad lah tu. Walaupun nampak pelik, nampak macam tak diterima. Kalau Mu'tazilah pun sama juga macam Maturidi, tapi lain sikit. Mana? Dia kata Allah Ta'ala cipta juga perkataan tu bagi Nabi Musa dengar, tapi di pokok di Tursina tu. Di pokok Tursina Allah Ta'ala letakkan kalam dia di situ. Bukan gitu. Allah Ta'ala letakkan, dia kan Nabi Musa AS diri kat satu pokok tu untuk menerima Taurat ataupun bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia kata, Mu'tazilah kata Allah Ta'ala cipta perkataan dia dan letakkan di sebalik pokok tu, dan dia pun dengar. Dia syaratkan buh kat pokok tu. Buh kat pokok tu. Tu Mu'tazilah. Tu panjang tu. Nak urai tu ngaji kita Arab. Baru sedap sikit. Ada pun dalil. Kita Arab Syarqawi dah. Pernah cari dulu Syarqawi kat sana. Ada pun dalil sifat maknawiyah yang 7 daripada kaunuhu qadiran sehingga kaunuhu mutakalliman, itu ialah dalil sifat ma'ani yang 7 daripada kudrat sehingga kalam itu juga sama je, tak payah ulang. Maka dalil sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala lawan 20 sifat itu zahir, lawan. Kalau dalam kitab sebut diddun ay diddun bimakna al-mudad, lawan dengan makna melawani, hak tu mustahil. Kalau berlawanan, hak tu wajib. Sifat kudrat wajib berlawanan dengan lemah, tapi sifat kudrat, sifat lemah melawani kudrat, hak tu mustahil. Dengan makna lemah itu nak duduk di tempat kudrat, hak tu mustahil. Tu melawani mustahil. Berlawanan wajiblah. Kudrat itu berlawanan dengan lemah. Iradat berlawanan dengan benci, paksa.
Ilmu berlawanan dengan jahil. Tapi kalau jahil nak melawani ilmu, itu mustahil. Lemah nak melawani kudrat, mustahil. Benci nak melawani iradat, mustahil. Dia kena berlawanan. Tak boleh melawani. Rizal. Dalam kitab Arab, did dengan makna mudad. Orang tak erti terjemah habis. Orang tak ngaji kitab Jawi habis. Dia tak faham. Apa did dengan makna mudad ni? Apa did dengan makna mudad? Tak faham. Tak faham. Sebab apa? Tak pernah mengaji Jawi. Did dengan makna mudad. Lawan. Tu. Lawan dengan makna melawani, bukan lawan dengan makna berlawanan. Beza. Lawan dengan makna berlawanan tu wajib. Lawan mana-mana melawani hak tu mustahil. Sebab tu dalam kitab Arab dhid dengan makna mudad. Dhiddun bi makna mudad. Dhid lawan dengan makna mudad, melawani, bukan berlawanan. Zahir dan terang, kerana segala lawan yang wajib 20 sifat itu, maka semuanya yang tersebut sifat kekurangan. Maka kekurangan itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Ada sapu rata lah. Ada sapu rata. Dia tak mau mari dah dalil bagi sifat mustahil. Buat apa? Faham dah. Mafhum daripada sifat wajib, sifat mustahil itu lawan dia lah. Dalil sifat harus Allah Ta'ala menjadikan mungkin atau meniadakan itu, iaitu dalil jikalau wajib atas Allah Ta'ala memperbuat pada mungkin pada akal atau mustahil pada akal, niscaya bertukar mungkin itu jadi wajib atau mustahil. Dia panggil muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Hakikat apa terbalik? Hakikatnya dia mungkin, kemudian tiba-tiba jadi wajib pula atas Allah Ta'ala, atau mustahil atas Allah Ta'ala pula. Itu jadi muqabilul haqaiq, terbalik keadaan hakikat. Hakikat dia mungkin tiba-tiba jadi mustahil. Hakikat dia mungkin tiba-tiba kena jadi wajib. Sebab kita mewajibkan Allah Ta'ala buat mungkin. Maka jadi mungkin itu jadi wajib dah. Adakah mungkin itu jadi wajib? Tak. Itu dia muqabilul haqaiq. Itu dia punya mustahil dia. Maka niscaya bertukar dah. Bertukar dah mungkin itu jadi wajib atau mustahil. Yang demikian itu, yang demikian tiada diterima oleh akal, yakni akal yang salim, kerana hakikat mungkin itu barang yang sah adanya, yakni sabit sungguhnya suatu nya barang, dan tiadanya yakni tidaknya barang. Sebab apa tidak? Sebab apa sungguh? Kita dah terang dulu. Lebih menyeluruh daripada ada. Ada itu khusus, sungguh itu umum. Tak ada itu khusus, tidak itu umum. Kita dah sebut dulu. Cek balik ya. Okey. Jadi muqabilul haqaiq, dia akan jadi terbalik hakikat sesuatu. Mungkin tiba-tiba jadi wajib tak boleh. Dan dalil naqli sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala itu firman Allah Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya menjadikan, yakni oleh Allah akan kamu dan segala perbuatan kamu. Dalam tafsir sebut wa ma ta'malun itu merujuk kepada 6 berhala-berhala yang mereka buat. Wallahu khalaqakum ay khalaqa dzatakum. Tu Allah Ta'ala cipta diri kamu itu dan cipta apa yang kamu berbuat. Apa yang kamu berbuat? Kita tafsir sebut al-asnam. Itu mereka buat berhala. Berhala apa Allah Ta'ala cipta? Ya, melalui wasitah mereka. Sebab berhala tu benda yang ada. Bahagian sifat 20. Dia nak bicara pula sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, yang kita akan dia akan simpulkan hasil daripada pembelajaran. Sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, mustahil atas Allah, dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Sambung pula pada esok hari insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.